Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah seram Malaysia yang seterusnya, ni kita sampaikan cerita-cerita hari ni berkenaan dengan cerita laut. Jadi kebanyakan cerita ni saya rasa agak menarik lah untuk dikongsikan. Jadi tanpa membuang masa, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, baiklah, mari kita mulakan. Tajuk dia ni hanyut di tengah lautan ya. Aku bagi nama dia Melly. Melly dah pun berumah tangga dan mempunyai seorang anak perempuan yang berumur 2 tahun. Aku namakan anak dia sebagai Ana. Alhamdulillah, Allah bagi lagi rezeki untuk dia mengandung anak kedua pula. Berhadapan dengan Pulau Bintaulan ialah Pulau Tabawan, di mana populasi di pulau ini lebih banyak dari Pulau Bintaulan dan sedikit moden dengan kelengkapan yang lebih baik. Jarak di antara pulau ini lebih kurang 8 ke 9 km persegi mengikut anggaran Kasaku dan hanya melalui kenderaan laut sahaja ya. Terdapat satu kawasan antara dua pulau ni di mana arus airnya kuat dan kawasannya dalam, kerana kawasan itu merupakan laluan angin. Untuk pengetahuan anda semua juga, di belakang dua pulau ini lah terletaknya segitiga Bermuda yang kedua dan Mariana Trench. Boleh rujuk Google untuk penerangan lanjut. Suami Melly berasal dari Tabawan. Selepas kahwin, Melly dan suami menetap di pulau ini. Kadang-kadang pakcikku yang datang melawat Melly dan sebaliknya. Ceritanya bermula apabila Melly mengandungkan anaknya yang kedua. Waktu itu bulan untuk Melly melahirkan hampir tiba. Pakcikku datang melawat seperti biasa dan dia mengajak Melly untuk ikut pulang bersamanya ke Pulau Bintaulan supaya mak Melly boleh tolong jagakan. Lagi pula, bot pakcik aku agak besar berbanding bot suami Melly yang agak kecil itu. Bot pakcikku lebih selesa serta selamat untuk keadaan Melly yang tengah sarat mengandung. Tapi Melly menolak dengan cara baik dan berhajat untuk datang bersama suami keesokan paginya pada pukul 7 pagi. Pakcikku cuba untuk meyakinkan anaknya kerana dia risau keadaan Melly, tetapi Melly tetap dengan keputusannya. Dengan hati yang berat, dia pulang ke Bintaulan dengan hati yang resah. Dia pun tidak tahu kenapa hatinya resah dengan tiba-tiba. Pada malamnya, pakcikku semakin resah dan susah hati memikirkan anaknya. Anaknya tu Melly lah ya. Sehingga isterinya ikut risau melihat keadaan pakcikku. Dia sendiri tidak tahu kenapa dia merasa begitu. Mungkin sebab bulan untuk Melly melahirkan anak sudah dekat atau risau keselamatan Melly. Dia merasa seolah-olah ada benda yang tak baik akan terjadi pada Melly. Yang pasti, malam itu dia tidak mampu melelapkan mata dan terus mundar-mandir sampaikan dia yang merupakan seorang yang penakut keluar rumah malam-malam buta semata-mata untuk menenangkan dirinya. Yalah, seorang bapa tengah kusut agaknya kan. Sampai dah tak kisah dah, takut tak takut, jadi aku nak tenangkan diri, kata dia. Tidak difikirkannya lagi mengenai makhluk lain. Keesokan paginya, pakcikku menunggu kedatangan Melly sebelum terbit matahari pagi lagi. Namun sehingga pukul 9 pagi, Melly dan keluarga kecilnya tak juga muncul-muncul, membuatkan pakcikku semakin risau, sehingga kan tengkuknya penat meninjau ke laut untuk melihat bayang-bayang anaknya itu. Tiba-tiba datang suami Melly dari pantai dengan hanya memakai celana dalam, seluar dalam lah ya, dalam keadaan lencun, lemah dan menangis. "Ayah, tolong, Melly hanyut dengan Ana, ayah.
Bot kami terbalik dipukul ombak di tengah laut. Belum sempat suami Melly bertenang, Pak Cikgu dengan laju melompat ke dalam botnya, langgung menghidupkan enjin dengan kadar kelajuan yang laju. Pak Cik menuju ke perairan di antara Pulau Tawaban dan Bintaulan. Pak Cikgu begitu risau kerana takut anak dan cucunya hanyut di laut dalam. Tambahan lagi, risau akan ikan jerung yang begitu banyak di perairan itu. Mengikut cerita suami Melly, mereka mulakan perjalanan tepat pada waktunya. Namun, arus dan ombak yang kuat telah memukul bot mereka di perairan antara Tawaban dan Bintaulan sehingga bot mereka terbalik. Suami Melly sedaya upaya menyelamatkan isteri dan anaknya, Ana, dengan mencuba memaut tangan mereka atas bot yang terbalik itu. Bayangkanlah keadaan Melly yang sarat mengandung dengan anaknya yang berumur 2 tahun. Suami Melly mencuba banyak kali untuk menterbalikkan bot mereka, namun gagal kerana dia tidak berapa mahir berenang. Pergilah kau berenang ke Pulau Bintaulan untuk dapatkan bantuan. Biar aku dan Ana tunggu di sini. Begitulah kata Melly sambil menangis dengan perasaan yang takut dan cemas. Dengan berat hati, suami Melly terpaksa turutkan cadangan Melly dengan tawakal tu Allahi Ta'ala kerana amat mustahil untuk dia membawa mereka semua ke tepi pantai dengan dirinya yang hampir tidak boleh berenang serta arus deras dan ombak yang kuat. Berbekalkan sedikit kudrat yang ada, suami Melly berusaha untuk berenang ke Pulau Bintaulan. Dia terpaksa membuka baju dan seluarnya untuk meringankan badan dan memudahkan dia berenang. Pertolongan Allah datang bila nelayan kecil menemui suami Melly yang sedang terkapai-kapai berenang. Nelayan itu membantu suami Melly ke tepi pantai dan di situlah suami Melly berlari menuju rumah mertuanya untuk pertolongan. Melly dan Ana yang masih hanyut di laut hanya mampu memohon dan berserah kepada Allah. Melly sudah pun tawakal sekiranya malaikat maut menjemputnya dalam keadaan begitu. Namun hatinya tetap berzikir dan memohon pertolongan kepada Allah agar menyelamatkan anaknya, Ana, yang menggigil kesejukan dan ketakutan sehingga kelihatan bibir comelnya semakin pucat. Melly semakin cemas apabila dia melihat 2 sirit jerung dari jauh yang sedang menuju ke arahnya. Air mata semakin deras di perasaan yang teramat takut dan risau akan keselamatan anaknya. 2 ekor jerung itu semakin dekat dan semakin dekat. 2 ekor jerung itu akhirnya berada di depan mata. Melly melihat jerung itu cukup besar dan menakutkan. Sesiapa pun dalam keadaan Melly pasti sudah berasa takut yang amat sangat. Apatah lagi bersama anak tersayang. Nyawanya ibarat telur di hujung tanduk. Dan dalam keadaan takut itu, Melly tidak berhenti berdoa kepada Allah memohon pertolongan. Anehnya, jerung itu hanya mengelilingi mereka, seolah-olah melindungi Melly dan Ana. Pak Cikgu terus mencari anak dan cucunya mengikut arah angin dan arus ombak. Benarlah firasatnya, seorang ayah akan keselamatan anak dan cucunya pada malam semalam. Dia tidak sangka keadaan yang mencemaskan ini terjadi. Nalurinya kuat mengatakan bahawa anak dan cucunya baik-baik sahaja, walaupun dia tidak berapa yakin, dan dia terus mengikut petunjuk alam untuk mencari mereka. Melly dan anaknya sudah hanyut hampir 3 jam dan 2 ekor jerung itu masih tetap setia menemani mereka. Perasaan takut Melly kepada 2 jerung itu sudah semakin pudar. Mungkin kerana penat, namun dia masih tetap berdoa dan berzikir menyebut nama Allah. Dari kejauhan, Pak Cikgu yang melihat sebat bot terbalik, dia yakin bot itu adalah bot menantunya. Dia menambah kuasa kelajuan botnya menuju ke situ. Semakin dekat, dia dapat melihat anak dan cucunya yang berpaut. Namun dia terkejut melihat 2 ekor jerung yang mengelilingi anaknya dan mula merasa cemas, takut jerung-jerung itu akan mencederakan anak dan cucunya.
Melly mendengar bunyi enjin sangkut bot dari kejauhan dan melihat sebuah bot sedang mendekati mereka. Hatinya menangis dek syukur kepada Ilahi kerana masih diberi peluang untuk hidup dan mengenali bot itu bot ayahnya. Setelah bot pakcikku semakin hampir, 2 ekor jerung itu pun beredar meninggalkan Melly dan anaknya. Dia semakin pelik dengan haiwan 2 ekor itu. Apapun baginya, dia percaya bahawa Allah menghantar 2 ekor jerung itu untuk menjaga mereka. Pakcikku yang semakin hampir dengan anak dan cucunya melihat jerung itu beredar. Dia hanya mampu memerhati haiwan itu pergi dan mengucap syukur atas keselamatan anak dan cucunya. Tanpa membuang masa, dia menyelamatkan anak dan cucunya, kemudian menuju pulang ke rumah. Begitulah kisah pelik tapi benar mengenai sepupuku. Pada pendapat aku, Allah melindungi mereka sebab suami Melly ini seorang yang warak dan rajin solat. Melly dulu tak solat. Lepas dia kahwin, suami dia berjaya bimbing dia menjadi seorang isteri yang soleh dan muslimah. Jadi bagi aku, itulah sebabnya mereka selamat atas amal ibadah, keyakinan, ketakwaan dan kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau aku dalam situasi Melly, pasti dah mati lemas disebabkan pengsan ketakutan. Tapi lain pula bagi kepercayaan pakcikku. Dalam perkongsian aku bahawa masyarakat di Bintaulan mempunyai kepercayaan animism walaupun beragama Islam. Sewaktu arwah nenek aku masih hidup, pekerjaan dia hanya berkebun di Bintaulan. Satu hari semasa nenek membakar daun kering, dia terjumpa anak ikan jerung yang difikirnya sudah mati. Jadi dia pun lontarkan ke api untuk dibakar kerana fikirnya itu hanya bangkai ikan. Tetapi dia pelik apabila anak ikan jerung itu tak terbakar, tak hangus dijilat api, walaupun dari api itu marak sampai reda. Oleh kerana pelik yang amat, dia memutuskan untuk membawa anak jerung itu pulang untuk ditunjukkan kepada atuk aku. Malamnya dia bermimpi didatangi seorang puteri yang cantik dan berkata bahawa dia dari kaum jerung dan meminta agar jangan memakan ikan jerung lagi serta simpanlah dia. Sebagai balasan, dia tidak akan mencederakan keturunan dan akan membantu keturunan nenek aku semasa dalam urusan di laut. Maksudnya, kalau kami tak makan jerung, kami tak akan sakit atau dibaham ataupun dimakan oleh jerung. Tapi sebagai umat Islam, saya tidak mempercayai perkara-perkara begitu. Aku sendiri tidak pasti kalau benda itu adalah saka atau benda lain yang datang tidak diundang. Apatah lagi datang kepada orang yang kurang ilmu agama seperti nenekku. Dan ia sehingga sekarang, mak cikgu di kampung Bintaulan masih lagi simpan anak ikan jerung itu. Dia diberi nama Si Puteri. Dan semua keluarga belah mak aku memang tak makan ikan jerung. Sekiranya termakan, pasti sakit kepala atau sakit perut. Mak aku cerita, dia pernah nampak si Puteri, orangnya cantik, berambut ikal mayang. Alhamdulillah, Melly dah pun selesai melahirkan anak keduanya dan meneruskan hidup seperti biasa. Pengajaran yang kita boleh dapat kat sini ialah dengarlah kata ibu, bapa dan sentiasalah bertawakal kepada Allah. Jadi ini adalah kisah yang pertama. Macam mana korang rasa? Agak mendebarkan jugalah pada saya lah Tapi harap korang enjoy. Jadi kita sambung untuk cerita yang kedua. Baik, okay. Untuk cerita yang kedua, tajuk dia adalah Cahaya Misteri. Ini cerita daripada Dasar Laut ya. Kisah ini dialami oleh senior saya
time diorang pergi memancing di tengah laut. Untuk makluman anda semua, kisah ini masih berkisar di tempat saya bertugas, iaitu sebuah pulau yang berada di Laut Cina Selatan. Senior saya ni orang panggil Apek, seorang lagi Sing. Kedua-duanya memang kaki pancing. Satu malam, mereka berdua bercadang untuk turun memancing ke laut dengan menaiki bot. Ada beberapa kru lain yang turut serta pada masa itu. Bot itu tak besar mana, boleh naik dalam 7 orang je. Malam tu mereka berempat, yang lain tak nak ikut. Menjadi kebiasaan, Apek lah yang akan membawa bot ketika memancing dan dialah yang arif tentang pot-pot yang banyak ikan. Setiba mereka di pot yang dikenal pasti lubuk ikan, Sing pun menjatuhkan sauh bot. Bila dah settle, diorang pun memulakan aktiviti memancing. Waktu pada masa tu lebih kurang dalam jam 10 malam. Mereka sangat seronok memancing kerana setiap kali kail dijatuhkan, pasti akan disambar ikan. Ikan yang diorang dapat diletakkan di dalam jut, sejenis jaring tempat orang letak ikan lah kan. Jut tu pula diorang letakkan tepi bot dan terendam dalam air. Tujuannya adalah untuk memastikan ikan itu kekal hidup, dan yang dah mati letak kat satu bekas lain, cuma yang hidup je diletakkan dalam jut. Semakin lama, semakin kurang ikan makan umpan diorang, dan masa tu dah agak lewat sekitar jam 1 pagi. Kerana khusyuk menarik ikan, diorang tidak sedar yang diorang dah lama kat situ. "Hai, dari tadi banyak ikan, ini pula sekarang dah senyap pula," kata Sing sambil baring di tempat duduk. "Sabarlah Sing, aku kan nak penuhkan jut-jut yang kita bawa ni, baru boleh balik," kata Apek pada Sing yang sambil mengembuskan asap rokok ke udara. Yang 2 orang lagi tu dah lena dibuai mimpi, tinggal Apek dan Sing je yang masih bertahan. Apek seorang yang masih dalam keadaan duduk, manakala Sing dah terbaring menunggu mata terlelap. Sing, bangun jap," Apek menepuk lengan Sing. "Kau nampak tak cahaya tu?" kata Apek bertanya pada Sing, sambil jarinya menunjukkan cahaya di tengah laut. Cahaya tu bergerak perlahan-lahan menuju ke arah bot diorang. Lah, benda apa tu Pek?" tanya Sing. Apek pun diam, tak tahu nak jawab apa sebab cahaya tu betul-betul dah berada di bawah bot diorang. Cahaya tu berputar-putar mengelilingi bot tersebut dan kemudian beredar. Apek dan Sing diam 1000 bahasa. Cuma boleh tengok lampu tu berlalu. Apek dah tak sedap hati, begitu juga dengan Sing. Nampak raut wajahnya yang gelisah. Mereka berdua sahaja yang melihat cahaya tu. Yang 2 orang lagi tidur mati. Apek pun mencadangkan supaya mereka balik kerana sudah lewat malam. Sing, kau kejutkan 2 orang tu Sing, kita balik," kata Apek pada Sing. Sing pun mengejutkan 2 orang kru yang lena dibuai mimpi tadi. Ketika Sing mengangkat jut pertama, dia terkejut melihat jut itu kosong. Apek, kau ikat elok ke tak tali jut tadi? Pasal apa jut aku ni kosong?" kata Sing kepada Apek. "Jangan cakap jut kau je kosong, jut aku yang nak penuh ni pun tadi kosong juga," kata Apek kepada Sing. Begitu juga dengan kru yang 2 orang lagi. "Jut dah kosong? Jom gerak jom, jangan banyak cakap," Apek bersuara. Dia pun start enjin bot lalu meninggalkan port misteri itu dengan penuh tanda tanya. Setibanya diorang kat tempat kediaman kami, barulah Apek bersuara. Kejadian itu adalah kejadian yang kedua yang berlaku pada dirinya. Bagi Sing, itulah kali pertama. Kejadian pertama yang Apek alami itu sama je macam ni. Nampak cahaya dalam laut menuju ke bot. Lepas tu cahaya tu mengelilingi bot. Bila cahaya tu hilang, ikan dalam jut pun turut hilang. Kejadian tu masih menjadi tanda tanya kepada kami semua.
Apek juga pernah bercerita tentang Pod memancing favourite dia tu. Pod tu memang lain sikit. Bila kita tengok laut berombak, dekat area tu tenang je, ibarat tak ada ombak. Serius, memang tenang. Saya sendiri pernah nampak. Len, hang perasan tak kalau kita snorkeling kat area tu, hang ada nampak tali sauh panjang berjuntai? Kata Apek kepada saya. Pernah? Jawab aku pendek. Tali sauh tu bukan saja-saja kami ikat dulu, kata Apek. Sebab kalau diikutkan logik, memang tak ada siapa berani ikat tali sauh tanpa sebab. Mau kena marah dengan Cik O. Apek meneruskan cerita. Dia lagi, kami yang duduk kat pondok tu pun khusyuk mendengar cerita senior atau orang lama. Apek pun memulakan ceritanya mengenai tali sauh tu. Kisahnya begini, diorang pergi memancing kat Pod favourite tu pada waktu petang, dan diorang berjanji nak pulang ke tempat kediaman sebelum azan maghrib. Apek pada masa tu job dia jadi tekong lah. Apa lagi? Okey, angkat sauh, kata Apek pada Balak. Senior saya yang dah posting. Balak ni orang ada seorang lagi lah. Alright, Apek jerit pada Balak. Tang pada masa tu berada di depan bot. Ketika Balak menarik tali sauh itu, dia dapat merasakan yang sauh itu berat. Dia lain macam. Dia meminta bantuan seorang lagi rakan yang berada dalam bot untuk membantu dia menarik tali sauh tersebut. Balak merasa pelik sebab selama ni dia seorang je boleh tarik tali sauh tu, tapi kali ni kena berdua. Itu pun masih terasa berat. Mata Balak merenung ke dalam laut sambil memerhati sauh yang ditarik. Allah, jerit Balak. Dia pun tanpa berfikir panjang lalu mencapai parang dan memotong tali sauh itu. Weh, Balak, pasal apa hang potong tali sauh tu? Kata Apek kepada Balak yang mukanya pucat seperti orang kehilangan darah. Dah, kau start bot, kita balik sekarang juga, jawab Balak. Apek pun menghidupkan enjin bot Yamaha 65 horsepower tu, lalu memecut meninggalkan Pod angka tu. Setiba di tempat kediaman, barulah Balak membuka cerita. Ketika dia menarik tali sauh tadi, dia nampak ada benda berkayut pada tali sauh itu. Dia menggambarkan rupa benda tu seperti rupa manusia. Mata terbeliak, tapi dalam keadaan yang amat kurus. Sebab itulah dia terasa agak pelik. Biasa seorang-seorang pun boleh tarik tali sauh tu. Ini berdua pun masih terasa berat. Balak pun tak cakap banyak. Dia terus cantas tali tu. Biarlah CEO nak marah, aku sanggup lagi kena marah dari tarik benda tu naik atas bot, kata Balak. Kami yang mendengar cerita tu pun rasa tindakan dia tu betul. Kita tak tahu apa yang ada dalam laut tu. Laut tu bukan tempat kita. Yang penting kita tak kacau diorang, tapi diorang curi ikan kita orang. Ini gurau je lah. Okey lah sahabat semua, setakat ni je cerita saya pada kali ini. Ada masa nanti saya akan share lagi berkenaan kisah kampung saya di Sarawak. Ingat ya, lautan ni juga ada penghuninya, cuma kita tak nampak. Yang pernah kita nampak tu kira dia nak tunjukkan diri dia ada kat kawasan tu. Terima kasih pada semua. See you soon. Thank you. Jadi ini adalah kisah yang kedua. Menarik tak? Jadi ialah sebab laut ni satu tempat yang permukaan dia lagi besar daripada daratan sebenarnya. Jadi ada macam-macam makhluk yang ada yang kita yang tak tahu. Sebab laut ni banyak lagi tempat yang manusia masih belum explore. Jadi pada saya tak orang kata tak pelik lah kalau misal katanya para orang yang kerja atas laut ni kan, orang kerja offshore ni jumpa macam-macam. Itu kalau kita dapat jumpa tanya pada seorang-seorang yang kerja offshore, memang macam-macam cerita. Jadi sekian untuk kisah yang ini. Saya sambung pada kisah yang ketiga.
Okey, kisah kali ni tajuk dia Makhluk Laut. Petang tu, aku, Jamal dan Azman santai-santai di pantai sambil sembang-sembang tentang keseronokan menyelam tembak ikan pada waktu malam. Di samping mencari siput lapas, sejenis siput yang suka bersembunyi melekat di batu-batu. Sembang-sembang kami diakhiri dengan rancangan untuk turun ke laut pada malam nanti. Pada mulanya, aku tidak berapa bersetuju kerana agak tergesa-gesa untuk membuat persediaan. Dahlah masa tu menghampiri ke jam 6. Tapi jam 6 petang Tapi Jamal dan Azman mendesak aku untuk pergi bersama. Aku pun bersetuju kerana tidak mahu mereka rasa kecewa. Setelah menyediakan segala peralatan, aku campai kunci van. Kemudian aku meminta izin dari kedua orang tuaku. Masa ni aku dah berada di tingkatan 4. Tapi kisah ni masih segar dalam ingatan tu. Kami telah merancang untuk pergi ke pantai Kelambu kerana di sana jarang orang pergi menyelam pada waktu malam. Pantai Kelambu ni adalah salah satu kawasan pelancongan di utara Sabah. Ianya bersebelahan dengan pantai Simpang Mengayau. Jam di tangan telah menunjukkan jam 7:30 malam. Aku memandu van ala-ala pemandu Formula 1. Dahlah lesen pun tak ada, tapi boleh pula buat skill Formula 1 ya. Namun kelajuan tak boleh melebihi 80 km/jam kerana van akan bergegar. Tapi pada anda semua jangan buat hal macam ni ya. Pastikan ada lesen memandu baru memandu. Ini sebab bahaya bukan pada kita je, pada orang di sekitar kita juga. Kita jadilah manusia yang berprihatin sikit. Mungkin elemen tidak stabil kot. Kami sampai di pantai Kelambu sekitar jam 8 malam lebih sikit. Biasanya kalau menyelam, menembak, memanah ikan, tidak boleh berdekatan, risau terpanah kawan sendiri. Hanyalah sama juga kalau berburu pun sama, tak boleh rapat-rapat sangat sebab takut tertembak kawan sendirilah, macam tu. Oleh itu, kami telah membahagi kawasan masing-masing. Di sebelah kiri diambil oleh Jamal, sebelah tengah pula diambil oleh Azman, manakala aku ambil alih kawasan kanan. Beginilah kehidupan aku sebagai anak nelayan yang suka membantu cari makan untuk keluarga. Kawan aku Jamal dan Azman pula memang kerja sebagai nelayan kerana tidak melanjutkan persekolahan atas masalah peribadi. Kami hanya berenang dan menyelam tanpa bot dan hanya berbekalkan lampu picit dan peralatan memanah. Bila penat berenang, kami akan mencari kawasan cetek untuk berehat. Namun kebanyakannya kami akan berada di kawasan yang cetek, risau kerana kram semasa berenang. Setelah berada lebih kurang sejam berenang dan menyelam, tiba-tiba perasaan aku tidak sedap hati. Aku cuba mengejar seekor lobster hijau namun terlalu liar. Jarang sekali berlaku keadaan sebegitu. Aku berhenti seketika dan memantau kedudukan kawan-kawan aku. Nampaknya mereka semakin jauh dari kedudukan aku. Aku teruskan menyelam dan cuba mencari semula lobster yang telah masuk ke dalam lubang batu besar di depan aku. Sedang aku menyelam, tiba-tiba lalu satu bayang-bayang hitam di bawah aku. Terkejut perut aku. Dalam hati, takkan kawan aku kot. Bila aku berdiri dan perhati sekeliling, tiada siapa pun. Mal, jangan main-main lah. Aku cuba memanggil kawan aku, namun senyap. Tiada siapa membalas. Rupanya nun jauh di hadapan aku, cahaya lampu picit Jamal dan Azman kelihatan sama-sama dalam air. Aku dah mula cuak dan tidak ketentuan. Rasa seram dan takut mula bertandang tanpa diundang. Dalam hati aku berkata, Las,
aku menyelam ni. Kemudian aku balik ke tepi. Baru beberapa saat aku menyelam, bayang-bayang hitam tersebut muncul lagi dan kali ini mengiringiku pula. Ianya seolah-olah ada seseorang yang sedang menyelam di atas aku. Aku cuba bertenang dalam ketakutan. Kalau kelam kabut nanti hanya akan membahayakan diri. Aku toleh ke atas, tiada siapa. Bila pandang ke bawah, bayang-bayang tu masih berenang bersamaku. Ketika ini mau terkencing rasanya kerana takut sangat. Aku teruskan berenang sambil menyelam menghala ke arah tempat kami parking van. Aku tak terfikir langsung nak baca apa-apa surah ketika itu kerana terlalu ketakutan. Aku mempercepatkan sedikit pergerakan aku. Kemudian bayang-bayang hitam tersebut juga percepatkan pergerakan. Dan kiri, kami betul-betul berada di depanku, berada di bawahku. Sebelum aku mula memecutkan renangan aku ala-ala Nurul Huda Abdullah, aku lepaskan getah menarik pada panahku, kemudian membuang besi panah tersebut. Risau juga tertusuk diri sendiri ketika belum berenang dengan bayang-bayang tersebut. Mulanya aku mau berenang biasa-biasa saja. Tapi setelah bayang-bayang tersebut berpaling ke arah aku, memang aku tak boleh nak slow-slow lagi. Bayang-bayang tersebut bermata merah. Seram sungguh melihatnya. Sambil berenang laju, aku cuba panggil Azman dan Jamal, menyuruh mereka segera ke daratan. Sepanjang aku berenang itulah aku panggil nama kawan-kawan aku. Kali ini aku tidak menyelam lagi kerana tidak mahu terpandang semula muka bayang-bayang hitam tersebut. Sekitar 10 minit aku dah sampai ke tepi pantai. Kemudian aku terus berlari menuju ke arah van lantas menghidupkannya dan on lampu depan. Kuranglah juga sikit ketakutan bila ada cahaya menerangi kepekatan malam. Baru terasa betapa penatnya aku berenang tercungap-cungap. Ditambah perasaan takut, aku bunyikan horn dan kelip-kelipkan lampu berkali-kali untuk memberi isyarat pada Azman dan Jamal supaya segera ke darat. Kemudian tidak lama mereka pun memberi isyarat dengan lampu picit mereka. Semasa berada di dalam van, aku terpandang ayat kursi yang dilekatkan di cermin sisi ke depan. Barulah aku teringat membaca segala surah-surah yang aku ingat untuk menguatkan semangatku. Setelah Azman dan Jamal tiba, baru aku rasa lega dan kemudian mengajak mereka untuk pulang. Aku tak cerita lagi apa yang aku lihat ketika itu. Pendapatan kami agak lumayan juga. Kalau jual bolehlah lepas belanja sekolah untuk seminggu. Semasa dalam perjalanan pulang ke rumah, barulah aku cerita apa sebenarnya yang berlaku. Menurut Jamal, dia dah biasa dah terserempak dengan makhluk-makhluk laut sepanjang dia bekerja sebagai nelayan. Namun dia tidak pernah serik kerana itulah kehidupannya. Semenjak dari peristiwa malam itu, aku dah sering untuk turun ke laut, menyelam dan memanah ikan pada waktu malam. Kisah ini sambungannya pula, kisah kedua pula berlaku ketika aku berada di tingkatan 6. Waktu ni aku dah jadi nelayan masa cuti ketika dalam darjah 6 lagi. Membantu keluarga mencari rezeki untuk menampung keperluan perbelanjaan persekolahan kami adik-beradik. Ketika itu pula, abang aku berada di maktab dan perlukan sokongan keuangan kerana allowance sara di maktab tidak dapat menampung perbelanjaan dan keperluan maktabnya. Ayah aku ketika ini menjadi juragan kapal nelayan kepunyaan Tokyo Cina. Kapal ini dijaga seperti menjaga kapalnya sendiri. Ayah menjaga kapal ini untuk memancing ikan yang dihidupkan dalam kolam perut kapal. Hanya ikan-ikan yang bernilai tinggi sahaja dihidupkan dan yang lain masuk peti ais untuk dibekukan. Aku ni jenis pemabuk laut.
Namun aku tidak pernah mengalah kerana aku tahu keluarga aku susah kalau 5 hari di laut. Hanya hari pertama dan terakhir saja aku tidak mabuk. Hari-hari lain tu aku mabuk, terutama kalau tiada ikan yang menyambar pancing. Hari pertama dan terakhir tu kerana kapal dalam perjalanan, jadi mabuk hilang. Tapi kalau berlabuh, confirm makan pun tak lalu. Sebab tu aku kurus ala-ala penagih ketika zaman sekolah dulu. Setelah seharian mencari umpan, kapal kami berlabuh di sebuah pulau kecil tanpa penghuni. Kami berlima ketika ini, ayah, aku dan 3 orang sepupuku. Mereka semua sudah berkeluarga. Aku saja seorang budak remaja. Seperti biasa, akan baring saja kerana mabuk. Aku hanya bangun duduk ketika masa makan. Petang tu, giliran ayah aku memasak. Sekitar jam 7 malam, hidangan sudah tersedia. Selepas makan, aku melayan mabukku di depan kapal sambil baring-baring kerana udaranya nyaman. Di dalam kapal penuh dengan bau-bauan minyak diesel. Sedang aku rilek-rilek, tiba-tiba aku rasa seperti berada di alam lain. Di sebuah pulau. Pulau tu tak ubah seperti pulau tempat kami berlabuh. Tapi peliknya, aku berada di atas pulau tersebut dan kapal kami pula masih berlabuh di laut. Cuma masa dah berubah menjadi siang. Aku pun kebingungan dan hairan. Macam mana aku boleh berada di darat? Tidak lama selepas itu, aku didatangi seorang tua yang bertongkat. Anak buat apa dekat sini? Dia tegur aku. Hairan sungguh. Dari mana datangnya orang tua tersebut sedangkan di pulau tersebut tiada satu pun rumah? Aku pun terangkan pada dia yang kami sedang rehat berlabuh selepas seharian memancing dan tidak tahu macam mana aku boleh berada di darat. Orang tua tersebut memandang aku dengan senyuman yang menyeramkan. Senyumannya seperti orang yang kelaparan mendapat makanan. Tidak lama selepas itu, wajahnya pelan-pelan bertukar menjadi hodoh dan menakutkan. Mulut besar dengan gigi tajam-tajam dan mata tidak kelihatan lagi. Aku berteriak dan berlari sepenuh hati. Kemudian aku terjaga dari tidur dan kebetulan ketika itu satu lembaga terbang dari atas dengan muka yang sangat ganas dan merah menyala menuju ke arah aku. Ayah, dengan kuat aku berteriak, ayah. Lembaga tersebut kemudian buat U-turn dan terus hilang dari pandangan. Alhamdulillah kerana mimpiku telah menyelamatkan aku. Ayahku segera bergegas mendapatkan aku dan kemudian membawa aku masuk ke dalam. Setelah aku ceritakan apa yang berlaku, menurut ayahku, lembaga tersebut adalah syaitan laut yang memang ganas dan suka koyak-koyakkan badan manusia. Suku kami memanggilnya syaitan Shelo. Malam tu, aku memang sangat susah melelapkan mata kerana masih teringat akan peristiwa tadi. Oleh kerana ketakutan, rasa mabuk hilang serta-merta. Ayah pula tidurnya tidak lena. Dia asyik-asyik terbangun memerhatikan aku. Mungkin dia risau akan aku. Setelah berada 4 hari di laut, kami pun balik membawa hasil tangkapan kami untuk dijual kepada toki-toki peraih ikan. Dan sekian cerita untuk kali ini. Saya harap anda semua enjoy dengan cerita-cerita ini. Terima kasih pada yang sudi subscribe, sudi tinggalkan komen-komen yang membina pada channel saya. Saya doakan anda semua, semoga anda semua berada di dalam lindungan Allah, dimurahkan rezeki, permudahkan segala urusan anda semua, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.